عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kehidupan. Seperti biasa kita hidup lagi. Dan saya ingatkan diri saya, tuan-tuan, perempuan yang Allah rahmati sekalian, kita hidup apa yang kita cari. Dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya apakah yang kita cari dalam kehidupan yang sementara ini. Maka dibahagikan oleh ulama bagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Palembang rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yang mulakan sebagai mukaddimah perjumpaan kita pada pagi yang malam ini. Telah berkata Syekh Abdul Samad Palembang rahimahullah subhanahu wa ta'ala, seorang yang menyusun akan kitab Hidayah As-Salikin, dia juga menyusun satu kitab yang diberi nama, diberi tajuk kitab ini Jila'ul Qulub bi Dzikril Mahbub. Jila'ul Qulub bermakna penyucian hati dengan banyaknya berzikir kepada Allah yang kamu cinta. Jila'ul Qulub Bidzikril Mahbub. Tak lama ni, dah sukar dah kita dapat kitab ni lah ni. Dalam kitab ini diberbincangkan tentang hamba-hamba Allah. Dia menceritakan tentang jiwa-jiwa manusia. Dan pada muqaddimahnya, Syekh Abdul Samad Palembang rahimahullah subhanahu wa ta'ala menggariskan, ulang balik tuan, kita nak bincang tentang ibadur rahman, hamba Allah yang pemurah penyayang. Maka dibahagikan oleh Syekh Abdul Samad Palembang dalam kitabnya, di awal-awal muqaddimah kitabnya, ketahui oleh kamu bahawa manusia itu dibahagi tiga, ataupun yang dikatakan hamba itu dibahagi tiga bahagi. Pertama, hamba dunia. Yang mana hamba dunia ialah hamba yang bangun pagi-pagi hari atau hidupnya hanya memikirkan dan berkisahkan akan kehidupan dunia semata-mata. Bangun dia, yang ternampak di mata, yang tergambar di fikiran ialah nak dunia semata-mata. Tak ada lain yang ada dalam fikiran dia melainkan dunia. Nak senang, nak kaya, nak mewah, nak seronok. Itu yang ada pada diri dia. Bangun dia menjadi hamba dunia, yakni dia menghambakan dirinya mengejar dunia. Itu. Yang kedua,
Kata Syekh Abdul Samad Palembang, manusia yang kedua ialah mereka yang mencari akhirat. Manusia yang mencari akhirat. Macam mana dia katakan akhirat? Mereka beribadat, tapi niat ibadat mereka bukan Allah. Beribadat mereka tujuannya untuk mendapatkan syurga Allah, syurga di akhirat. Tujuan ibadat mereka hanya mendapatkan pahala untuk mendapatkan syurga. Maka dikategorikan hamba kedua ini hamba akhirat, mengejar akhirat. Dalam ibadahnya diinginkan akhirat itu. Dan yang ketiga, kata Syekh Abdul Samad Palembang rahimahullah, yang ketiga hamba Allah, yang mana bangkit bangun ia teringatkan Allah. Berjalan, makan, minum, segala peraturan, segala jalan hidupnya diabdikan kepada Allah Ta'ala. Diniatkan untuk Allah. Diniatkan untuk mendekati Allah dan mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi bersabda, dibawa satu hadis Nabi SAW. Syekh Abdul Samad Palembang membawa satu hadis tentang perkara ini yang disebut oleh hadis Nabi SAW. Kata dia, al-akhiratu haramun ala ahli dunya, wad dunya haramun ala ahli akhirat, wa kullahuma hirmani ala ahli Allahi. Hadis Nabi SAW. Al-akhiratu haramun ala ahli dunya. Akhirat akan jadi haram kepada ahli dunia. Maknanya ahli dunia tidak akan mencari akhirat, yang mereka mengharamkan untuk dapat akhirat. Tak pernah kisah dengan akhirat. Hanya dunia semata-mata, seolah-olah hak akhirat ini haram. Nak fikir akhirat haram. Nak ibadat kerana akhirat haram. Yang halal baginya hanya dunia. Jenis yang pertama. Yang kedua, wal akhiratu haramun ala ahli dunya. Sedangkan akhirat pula akan haram pada ahli dunia. Maknanya ahli akhirat akan mengharamkan dirinya daripada mencari dunia. Tapi kata Nabi SAW, wa kullahuma, kedua-dua dunia akhirat ini hirmani ala ahlillah, dua-dua akhirat tak penting jika engkau itu menjadi ahli kepada Allah Ta'ala. Bermaksud engkau jadi hamba Allah yang sebenar, dunia tak kau kejar, akhirat tak kau pulun, melainkan tujuanmu, kesungguhan beribadat, kesungguhan ada dunia, mencari habuan dunia, mencari habuan akhirat, kerana engkau abdi diri pada Allah. Kedua-dua ini, dunia akhirat tak penting bagi orang-orang yang ingin menjadi hamba kepada Allah. Maka tuan-tuan, cara ringkasnya, kepahaman awal, kita bukan ahli dunia, kita bukan ahli akhirat, tapi kita nak jadi hamba Allah yang dipanggil ahlillahi. Nak jadi orang yang mencari, mengingati, mendampingi, menghampiri hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia makhluk, akhirat juga makhluk. Tapi yang ketiga Allah bukan makhluk. Sehingga berkata ulama-ulama adab, ulama-ulama tauhid yang sejati, tauhid yang sesungguh-sungguhnya, ulama tauhid yang sebenar kata apa? Ahlillah berkata apa? Jika engkau ibadat kerana dapatkan syurga, syurga itu masih makhluk. Sedarlah bahawa syurga itu makhluk. Sebab apa makhluk? Sebab syurga itu dijadikan oleh Allah.
Yang dijadikan oleh Allah itu makhluk. Yang menjadikan alam ini adalah Khaliq, huwa Allah. Maka wajib kita membezakan yang mana makhluk dengan yang mana Khaliq. Yang mana pencipta dan yang mana yang dicipta. Yang dicipta makhluk, yang mencipta itu Allah. Maka ibadah kita bukan untuk makhluk. Ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita kembali balik kefahaman kita bahawa kita sedang mengejar, kita sedang mencari platform-platform, kita sedang mencari tapak-tapak, tempat-tempat untuk kita letakkan diri kita menjadi orang yang dipanggil ahlillahi, orang yang hanya ibadat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, kita akan sambung balik insya-Allah pengajian kita malam ni pada hadis yang kedua pada kitab yang saya susun sendiri, Sifat Ibadur Rahmani. Yakni tajuk kitab dia ialah sifat sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Apa sifat yang wajib ada pada orang yang nak bergelar hamba Allah, untuk keluar daripada hamba dunia, untuk tidak dipanggil oleh malaikat sebagai ahli dunia, supaya tak dipanggil dan dipandang oleh Allah sebagai ahli dunia. Kita jadi hambanya, Ibadur Rahman, hambanya yang sejati. Maka hadis-hadis yang kita simpulkan dalam kitab ini ialah hadis-hadis yang kita susun daripada kitab-kitab mu'tabar. Kita ringkas-ringkaskan. Maka yang ada di tangan tuan-tuan ialah hadis-hadis Nabi SAW, juga hadis-hadis kursi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita nak ringkaskan masa, kita nak ambilkan kefahaman-kefahaman yang baik pada usul tauhid dan sebagainya. Maka maknanya tajuk kitab ini menggambarkan untuk kita mencari jalan bagaimana nak jadi hamba Allah. Yakni inilah dipanggil usul tauhid. Karena jika tak jadi hamba Allah, manusia akan jadi hamba dunia. Kalau tak jadi hamba dunia, bimbang manusia jadi hamba akhirat. Kita nak, sebenar-benarnya kita nak, kita berkeinginan, kita berhajat untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Masuklah kamu dan golongan hamba-hambaku, yang mana mereka akan kau masukkan ke syurga aku nanti. Nah, kepentingan-kepentingan yang kita nak tengok balik tuan-tuan. Mengapa kita nak belajar yang ni? Dan saya nak highlightkan benda ni tuan-tuan, benda penting. Hadis-hadis kita susun, 40 hadis kita susun dalam kitab ni, nak tunjuk jalan bagaimana nak jadi hamba Allah yang dipuji Allah, hamba Allah yang diiktiraf Allah sebagai hamba dia. Kita nak Allah mengaku kita hamba dia. Bukan kita mengaku kita hamba Allah, tapi Allah mengaku kita hamba dia. Orang boleh mengaku, tuan-tuan, orang boleh mengaku. Contohnya katalah, anak kepada mak, ataupun kawan kepada orang kaya. Orang boleh mengaku tu, orang kaya tu kawan saya. Ramai boleh mengaku. Tapi adakah orang kaya tu mengaku kita kawan dia? Contoh. Kita boleh mengaku, tuan-tuan. Dengan saya sendiri, pengalaman saya sendiri pun, hari ini, alhamdulillah, ramai kawan yang mengaku. Bercakap, bersembang sama-sama kawan, tanya, kenal tak sahabat kita ni? Nama sekian-sekian. Dia kata, kenal. Macam mana kau kenal? Kawan saya, masa sekolah. Soalnya ramai mengaku kawan kita. Tapi adakah kita boleh mengaku kawan tu kawan kita? Kadang-kadang tak kenal pun. Kena jauh-jauh. Tapi mengaku nak kawan, kawan jugalah kita. Soalnya sekarang tuan-tuan Allah sekalian, kita boleh mengaku kita hamba Allah. Tapi apakah Allah mengaku kita hamba dia?
Adakah Allah sudi mengaku dan mengiktiraf kita hambanya? Kerana hamba Allah ada ciri-ciri dia. Jadi tuan-tuan Allah sekalian, kitab yang kita bincang ni di tangan tuan-tuan, kitab yang nak menunjukkan bahawa hamba Allah ini hamba yang diiktiraf oleh Allah, dan amal-amal hamba yang diiktiraf Allah ada dalam kitab ini. Yang pertama, apa kita bincang sebelum ni tuan-tuan? Hamba yang Allah iktiraf jadi hambanya ialah hambanya ikhlas. Ikhlas merupakan amalan hamba Allah yang Allah iktiraf dia sebagai hamba. Maka jika amal tak iktiraf, dia mengaku dia beribadat daripada Allah, Allah tak iktiraf dia. Tuan-tuan Allah sekalian, maka saya patah balik pada pengajian kita sebelum ini tentang ikhlas. Mana-mana kitab ulama muktabar pun akan membukakan kitab itu dengan tajuk ikhlas. Kerana ikhlas pembuka kepada segala amal. Ikhlas pembuka kepada segala pintu penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan Allah sekalian, baru ni saya baca kitab Tauhid di Pulau Pinang. Saya nak sebarkan sama di sini tuan-tuan. Sama-sama kita mendalami, mengetahui dan mendalami benda ini. Soalan, boleh atau tidak seseorang beribadat tanpa ilmu Tauhid? Soalan. Boleh atau tidak kita beribadat ataupun sesiapa pun beribadat kepada Allah untuk jadi hamba Allah, boleh dia atau tidak dia beribadat tanpa ilmu Tauhid? Jawabnya tak boleh lah. Sebab tanpa Tauhid amal itu tak diterima Allah. Amal itu tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu kita nak faham balik banyak amal-amal yang dimulakan dengan membuka pintu Tauhid. Contoh, wudu yang kita ambil selepas habis wudu, adakah satu amalan atau adakah satu amalan yang membuka pintu Tauhid? Ada tak? Jawabnya ada. Tapi pintu ni ditutup oleh kebanyakan manusia. Menyebabkan amalnya, salatnya, wudu'nya, salatnya itu kita bimbang tak diterima Allah. Sebab amalnya tidak ada Tauhid. Di mana pintu Tauhid ini tuan? Tauhid pada wudu'. Maka Nabi bersabda, mafhum hadis Nabi, Nabi suruh kita sempurnakan wudu' dengan basuhan-basuhan yang baik, dengan diratakan air pada semua anggota. Dan Nabi sabdakan satu lagi, sempurnakan wudu kamu dengan berdoa di akhir. Rupa-rupanya tuan, banyak masjid yang kita sampai, bila kita pergi ke kolah, ke tempat wudu, banyak masjid yang meletakkan stiker doa selepas mengambil wudu. Cantik, masjid dah letak dah. Tapi soalannya, berapa ramai yang baca akan doa wudu ini? Soalan di situ. Tuan-tuan ni Allah juga, perempuan Allah sekalian, saya ulang balik, pentingnya doa wudu ini kerana hadis Nabi SAW menyuruh kita sempurnakan basuhan dan menyuruh kita menyempurnakan wudu itu sekaliannya dengan doa. Sebab Nabi kata apa? Dalam hadis Sahih Muslim, mafhumnya, Nabi suruh sempurnakan wudu basuhannya, fa'asbiril wudu, sempurnakan basuhan wudu. Kemudian Nabi kata lagi, dalam lanjutan pada Sahih Muslim, habis wudu Nabi ajarkan doa.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa zada fil hadisi, dan ditambah dalam hadis Muslim yang lain tambahannya, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nabi suruh baca doa ini, dan Nabi sempurnakan wudu, dan Nabi suruh baca doa ni. Sebab Nabi kata apa? Siapa sempurnakan wudu dan bacakan doa ini, kata Nabi, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min babin ay babin sya'a. Siapa sempurnakan wudu dan bacakan doa tadi, maka Nabi kata akan dibukakan baginya segala pintu syurga. As-samaniyah, pintu syurga yang 8. Dan dia dengan amalan ini akan dapat masuk syurga nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita faham tuan-tuan, saya bimbang satu amalan yang tak apa nak tepat pada syarak. Contohnya maghrib atau Isya sedang solat, imam dah ada di tempat imam. Imam dah takbir ihram dah, Allahu Akbar, dah qamat dah. Kita bimbang satu perkara yang dilakukan, banyak dilakukan mungkin oleh orang Islam, mungkin. Apa dia? Mereka meremehkan wudu itu. Basuhannya cepat, laju. Basuhannya kadang tak rata, semata-mata nak mengejar salat ini. Kadang-kadang ada yang berlari dalam masjid untuk rokok bersama imam. Diringan-ringankan wudu. Tak dibacakan wudu selepas, di doa wudu selepas wudu tak dibacakan. Kerana nak bersolat. Kita sebut balik tuan-tuan, salat yang disolatkan oleh orang tak sempurna wudu, apa jadi? Wudu tak sempurna. Macam mana solat? Hatta kita bimbang wudu tak sah. Bila wudu tak sah, macam mana solat? Maka hati balik, Nabi kata apa tuan-tuan? Sempurnakan wudu dan sempurnakan dengan doa. Ramai tuan-tuan, ramai. Dan satu masalah lagi yang mungkin tak ada di sini, mungkin ada tempat lain. Ada makmum yang imam dah rokok, dia wudu pun tak sempurna, masuk dalam masjid berlari-lari untuk rokok bersama imam. Tuan-tuan tengok nah, bila imam rokok, ada orang yang takbirnya Allahu Akbar. Tuan-tuan, sah atau tidak? Tuan-tuan, sah atau tidak salat itu? Sebab imam dah rokok, maka dia masuk saf. Allahu Akbar, rokok sama imam, takut imam i'tidal. Dia rokok bersama imam. Sebab nak mengejar rokok, sambil berkata Allahu Akbar, sujud, rokok ya. Soalan saya tuan-tuan, sah atau tidak salatnya? Tuan boleh jawab inilah. Tuan boleh jawab. Apa hukum? Apa hukum? Tak sah. Sebab dia rokok, dia takbir rokok. Di mana takbir yang jatuh pada berdiri tegak? Sepatutnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh betul. Tapi takbir ihramnya Allahu Akbar. Takbir ihram ke takbir rokok? Kan? Saya timbulkan masalah ni kerana apa? Kerana banyak yang bersolat, wudu pun tak sempurna, masuk masjid berlari-lari, nak ligam, nak mengejar takbir ihram, nak mengejar rokok, sampai ia meninggalkan takbiratul ihram yang wajib dijatuhkan takbir itu ketika berdiri. Allahu Akbar. Sayang tuan-tuan, sayang. Sayang apa tuan-tuan? Sayang amalan. Ke masjid cantik, ke masjid elok dah tuan-tuan. Malah kadang-kadang dia rasa dia ada bersolat. Padahal Nabi kata apa? Sayati ala ummati fi akhir zaman
akan sampai nanti umatku di akhir zaman mereka bersalat, tapi sungguhnya mereka tidak bersalat kerana Allah tak menerima salat mereka itu. Auzubillah min dzalik. Baik tuan-tuan dan sekalian, orang yang beribadat tanpa tauhid, Allah tak terima amalan. Jadi doa wudu itu adanya tauhid, tuan-tuan. Doa wudu ada tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa tauhid. Jangan tinggal. Kalau tinggal bermakna tauhid mungkin tidak ada, atau yang keduanya tauhid yang tak sempurna. Kata ulama tauhid dalam kitab mana 40 hadis amalan penghapus dosa. Ada benda yang dibawa, antaranya dibicarakan bab tauhid. Terulang balik tuan-tuan, dua perkara yang jadi pada kita ini, na'uzubillah. Pertama, jika salat tanpa tauhid, jawabnya salat Allah tak terima. Soalan kedua, apa pula jadi bagi orang yang bersalat, beribadat dengan tauhid yang tak sempurna? Soalannya gitu. Ulang balik soalannya. Soalan dia, pertama, orang yang bersalat, beribadat khususnya, seseorang yang beribadat, bukan salat saja, beribadat, zakat, haji, umrah, salat, puasa, semua ibadat dia, tapi dibuat ibadatnya tanpa tauhid yang sempurna. Apa pula jadinya? Kata ulama tauhid, orang-orang yang beribadat dengan tidak disempurnakan tauhid, maka bahayanya ada. Jika beribadat tanpa ilmu tauhid, bahayanya ditolak oleh Allah akan amalan. Tapi jika sekiranya beribadat tanpa tauhid yang sempurna, bahayanya akan datang pada orang itu segala penyakit hati. Ini problem kedua. Maka pengajian kita tuan-tuan, pengajian di mana tempat sekalipun, atau di meja ini, mana-mana guru letak duduk pun sekalipun, mana-mana guru yang ada tempat sini pun mengajar kita, menyampaikan ilmu kepada kita sekalian tuan-tuan, dia mengajak kita pada tauhid. Dan kitab ini pun tuan-tuan sebenarnya mengajar kita pada tauhid, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hamba syaitan, bukan hamba dunia, bukan hamba mana-mana. Mengajak kita kepada menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Maka apa kata ulama yang kedua? Beribadat tanpa ilmu tauhid yang sempurna akan menimbulkan penyakit hati. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Sepaham-paham kita tuan-tuan, ayat ni cerita pasal apa? Ancaman untuk siapa? Jawabnya, dia mengancam, memberi amaran dan ancaman kepada orang yang bersalat. Apa ancamannya? Fawail, celaka dan neraka bagi orang yang bersalat. Kerana salatnya itu salat yang akan ada benda yang tak betul dalam salatnya. Apa dia? Sahun, alladzina hum yura'un wa yamnaun al-ma'un. Sahun, lalai, penyakit lalai hati. Penyakit dia adalah hati yang lalai. Yang pertama, yang kedua, penyakit hati pada orang yang bersalat ialah alladzina hum yura'un, mereka akan diserang penyakit riya. Yang tak ikhlas akan datang penyakit riya. Dan yang ketiga, wa yamna'unal ma'un, mereka tidak akan memberikan harta mereka kepada orang yang meminta. Bermakna mereka tak bersedekah. Ada orang yang kuat salat tapi sedekah namun mudah. Dia bukan orang yang kuat sedekah, bukan orang kuat menyumbang, bukan orang yang kuat berwakaf, bukan orang yang kuat menginfak. Salat kuat tapi infaknya kurang, contohnya. Maka kalau gini katanya, inilah penyakit-penyakit hati yang timbul disebabkan orang itu beribadat tanpa tauhid yang sempurna. Sebab itu tuan-tuan,
kita buka dan kita buatkan kitab khas. Bagaimana kita nak sempurnakan tauhid kepada Allah ini? Bagaimana kita nak sempurnakan tauhid kepada Allah agar ibadat kita Allah terima, agar penyakit hati dibasuh, dicuci, hilang penyakit-penyakit hati ini, hilang segala penyakit hati ini. Apa yang menyebabkan penyakit hati? Apa yang efek kepada penyakit hati, tuan-tuan? Maknanya, jika ada penyakit hati, apa yang timbul? Jawabnya, jika ada penyakit hati, kita tak senang tengok orang senang. Maknanya, akan ada hasad dengki pada hati orang yang tak senang. Orang yang hati tak bersih. Melihat sahabat dapat kejayaan, sahabat dapat kebaikan, dia dengki. Tuan-tuan dan sekalian, tidakkah benda ini berakar dalam masyarakat Melayu kita atau Islam ini? Sedangkan kita banyak bersolat, tapi penyakit hati tak hilang-hilang juga. Dengki, khianat, zalim, fasik, menginai orang, bermusuhan, bergaduh. Tidakkah benda ini ada dalam masyarakat orang yang bersolat? Jawab dia. Mengapa hari ini? Maka hari ini kita faham balik mengapa penyakit ini datang, kerana engkau tak nyucikan dia. Bukan menyucikan, sucikan penyakit hati dengan menambah-nambahkan pengetahuan pada tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab yang kita bincang ni cara ringkas, tuan-tuan, ialah untuk mengembalikan balik tauhid yang sebenar dalam hati kita sekalian, kerana kita amat sayangkan ibadat yang kita buat ini. Kita amat sayangkan ibadat yang kita buat. Kerana kita bukan orang kuat ibadat umur 15 tahun. Kita bukan orang yang kuat ibadat sembah Allah pada usia 15 tahun. Kita bukan. Kita baru ni je. Baru kita sembah Allah balik selepas kita diinsafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang. Maka, ringkas tuan-tuan, pertama, tauhid yang pertama ialah ikhlas. Hamba Allah yang pertama adalah ikhlas dalam ibadah dan mencari ikhlas dalam ibadatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa pada Allah, baik, dia bermohon dalam doa-doanya pada Allah, bermohon agar Allah cucikan hatinya. Dan mencucikan hati dengan apa, tuan-tuan? Apa amalan yang mencucikan hati? Ulama menggariskan, nak cuci hati atau ubat yang paling ampuh nak cuci hati ialah zikrullahi. Apa zikirnya? Astaghfirullah. Kalau gitu kita semak balik, tuan. Apakah zikir istighfar ni menjadi satu benda yang amat kita suka? Ataupun, tuan-tuan, cara kedua istighfar kita, cara yang paling mudah, bila Allah nak mengampunkan dosa kita, tuan-tuan, kita nak tengok apa Allah buat ni. Kita nak tengok apa yang Allah buat kat kita. Kalau kita nak tahu betapa Allah nak ampun dosa kita, apa dia buat? Antaranya dia basahkan lidah kita untuk berzikir astaghfirullah. Dia mudahkan lidah berzikir astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Menantikan maghrib isya, menantikan zuhur asar, menantikan subuh dengan berzikir istighfar. Itu tanda orang ni Allah nak ampun. Sebab kata seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Man ruziqud du'a ruziqal ijabah. Barang siapa yang Allah rezekikan kepadanya berdoa, bermakna Allah nak terima akan permintaannya. Juga bermaksud bila mana Allah memberikan kita sesuatu beristighfar, bermakna Allah nak menerima ia sebagai hambanya yang ditaubatkan oleh Allah. Itu. Yang kedua, kata Allah, kalau kata ulama, tanda-tanda Allah nak ampunkan dosamu ialah Allah letakkan, Allah bawa diri engkau ke tempat-tempat ini panggil taman syurga. Tanda Allah nak ampunkan dosamu, Allah jalankan kakimu untuk berada di tempat-tempat pengajian.
Tanda-tanda Allah nak ampunkan dosa engkau, Allah dudukkan engkau bersama orang yang salihin. Allah letakkan engkau bersama bersahabat dengan orang yang baik. Ini tanda-tanda Allah nak ampunkan dosa seseorang. Nak tengok apa yang Allah buat. Kita bukan tengok apa kita buat, nak tengok apa yang Allah buat. Sebab Allah berbuat. Tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian, maka bila Allah gerakkan lidah kita untuk berzikir, astaghfirullah, 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 contohnya, itu zikir yang kita suka nak sebut. Bila kita suka sebut zikir ini, bermakna Allah suka nak ampun dosa kita. Dan Allah gerakkan lidah untuk berkata begitu kerana Allah nak hapuskan segala dosa kita sekalian. Alhamdulillah. Yang keduanya, apa yang Allah buat? Allah gerakkan kaki dan Allah gerakkan diri untuk mencari taman-taman syurga Allah Ta'ala. Jangan lupa tuan, Nabi sebut dalam hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila engkau lalu di kampung kamu ada taman syurga, carilah, masuklah dan duduklah. Farta'u, 3 makna. Idza marartum bi riyadil jannah, kata Nabi SAW, idza marartum, bila engkau lalu, engkau sekalian lalu, marartum bi riyadil jannah, lalu engkau ke taman-taman syurga Allah, farta'u, duduklah, masuklah, duduklah dalamnya. Bertanya sahabat Nabi SAW, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah ia taman syurga itu ya Rasulullah? Di manakah dia ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, "Halaqu dzikri fil masajid." Yang ke taman syurga ni ialah tempat-tempat berzikir dalam masjid. Tempat-tempat ingat Allah dalam masjid. Itulah taman-taman syurga. Maka bila mana Allah gerakkan kita ke masjid, ke kuliah-kuliah pengajian, bermakna Allah nak jadikan kita penghuni syurganya. Tuan-tuan Allah sekalian, jangan lupa pengalaman kita ke umrah atau haji, umrah khususnya, tiap pagi selepas daripada salat subuh, ramai orang menantikan, beratur-ratur, berbaris-baris, berkumpul-kumpul orang manusia menantikan saat selepas habis subuh nak masuk duha, masuk isyraq. Ramai manusia menanti. Untuk manusia menanti ramai-ramai kerana saat nak dibukakan pintu Raudhah, nak masuk. Dan kita dapati tuan-tuan, bila dibukakan pintu ni, semua orang bersesak, berlari-lari pun ada. Sedangkan tempat Raudhah yang kita Raudhah di Masjid Nabawi ni bukan luas macam masjid kita pun. Hanya sikit saja yang kita Raudhah itu. Sedangkan yang nak masuk dalam dia juta manusia. Termasuklah manusia yang ada di Malaysia ni juga. Sampai-sampai ke sana, berbu-rebu nak masuk ke taman syurga itu. Dia panggil Raudhah ini. Dapat masuk Raudhah, balik cerita di dalam hotel. Ceritakan sahabat-sahabat, aku masuk Raudhah. Atau balik ke Malaysia, cerita kat orang kampung, aku Raudhah Nabi 6 kali masuk. Allahu Akbar. Hebatnya kamu. Orang aku tolak-tolak dah masuk juga. Dapat masuk juga. Orang sujud, aku langkah kepala dia. Nak sujud juga dan aku pun. Berebut orang nak masuk taman syurga tu kan. Sebab dipanggil, sebab disangkakan bahawa di sana, masuk sana ahli syurga. Betul? Tetapi tuan-tuan Allah sekalian, mengapa di kampung kita juga yang Nabi kata ada taman syurga, kau tak masuk? Mengapa di kampung kamu ada taman syurga, kau tak masuk? Pernah pengalaman saya juga tuan-tuan. Waktu bawa jemaah, sampai-sampai di Madinah, petang, saya beritahu jemaah, rehat dulu. Ada yang tanya, Ustaz, bila nak pergi Raudhah?
Nak melawat nak masuk Raudhah ni, saya kata nanti dulu. Kita rehat dulu. Kan? Bagi tengok kena pasti bilik dulu, rehat-rehat dulu. Nanti semasa sesuai kita pergilah. Petang, malam saya suruh rehat dulu. Kita buat lautan luar dulu. Kalau nak pergi juga ke Masjid Nabawi, kita buat lautan keluar dulu. Ziarah luar dulu. Ada yang tanya bila nak masuk Raudhah ni Ustaz? Saya kata esok pagi kita masuk. Apalah, ramailah. Balik, hotel balik. Esok pagi bawa jemaah. Lepas solat subuh, saya beritahu dia, yang lelaki-lelaki lah, yang perempuan ada mutawif dia. Yang lelaki-lelaki berhimpun, tunggu saya, kita masuk sama-sama. Saya pendekkan cerita. Bila kami nak masuk, sebab pengawal ni dia mudahkan kita masuk. Dia panggil kita jemaah, kita masuk. Dia buka pintu, dia panggil kita dulu. Sebelum saya masuk, datang seorang minta tolong. Dia kata, Ustaz, ni Ustaz kan? Saya kata, orang panggil Ustaz lah. Boleh tak saya tumpang masuk sekali dalam Raudhah ni? Saya kata, pasal apa tak boleh? Sebab apa? Yang minta. Dia kata, sebab saya kata dah mari sini ni, dia datang nak masuk Raudhah ni dah 3 kali tak dapat Ustaz. Tak dapat nak masuk. Asal nak masuk je, saya sesak keluar ke tepi. Saya cuba nak masuk, tak dapat masuk. Macam bagaikan ada yang menolak saya Ustaz. Jadi saya cuba nak masuk malam hari ni. Dan insya-Allah kita masuk. Dan Allah permudahkan sahabat ini untuk masuk bersama dengan kita, dengan jemaah-jemaah yang lain. Habis daripada masuk, dia ikut kita. Dia selesai masuk dalam Raudhah, sujud, solat 2 rakaat dan sebagainya. Dah puas dah dari beribadat, keluarlah. Saya pun keluar, dia pun keluar. Saya beritahu jemaah tunggu dekat tiang payung ini, dekat dengan Babul Baqi'. Ujung tu ada tiang, situ kita duduk nanti. Tunggu saya situ, siapa-siapa yang keluar dulu tunggu situ. Bila habis keluar, ramai dah yang dah keluar dah, tunggu situ. Dia keluar. Itu masih ada parti sahabat tadi, dia juga ada situ. Maka dia pun nampak saya, nampak kita, datang dia. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, berjaya juga saya masuk Ustaz. 3-4 kali cuba nak masuk, tak boleh Ustaz. Alhamdulillah pagi dapat saya masuk, seronok sangat. Ajak sampai, begitulah. Dia bertanya kita, mengapa saya cuba 3 kali tak dapat? Tiba-tiba Allah gerakkan saya untuk bersama dengan jemaah Ustaz ni, mudah pula masuk katanya. Kata, wallahu a'lam, saya tak tahu. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia kata, Ustaz, apa rahsia sebenarnya nak masuk mudah masuk Raudhah ini? Raudhah di Masjid Nabawi. Apa rahsia dia? Dia kata, tak ada rahsia apa. Jadi satu. Mudah ke Raudhah Nabi ni, bagi petua yang diberikan oleh ulama-ulama kepada kita sekalian, satu je. Apa dia? Jangan tinggalkan kuliah pengajian di tempat kamu. Di sana juga taman syurga. Yang dipanggilkan Nabi sebut tadi, Riyadul Jannah. Inilah Riyadul Jannah. Yang hari-hari boleh masuk. Setiap malam boleh masuk. Tak perlu berebut pun. Maka di sini kita konsisten. Duduk di sini. Maka di sana akan dipermudah oleh Allah Ta'ala. Betul ni mujarab, tuan-tuan. Kepayahan di sana ialah kena kepayahan di sini. Kemudahan di sana ialah kemudahan di sini. Tuan-tuan, buat Allah sekalian, kita baca balik. Maka hadis yang pertama cerita pasal ikhlas. Dan ikhlas ini, tuan-tuan, dia masuk pada tauhid apa? Jawabnya, hadis pertama ini dia nak bawa kita pada usul tauhid yang sebenar. Yakni tauhid ini bukan tauhid apa, tuan? Cerita ikhlas ini bukan cerita
zahir. Ikhlas bukan amalan zahir, tuan-tuan. Ikhlas amalan apa, tuan-tuan? Ikhlas amalan batin. Bermakna kita bagi tahu, kita tengok balik. Hadis pertama ialah hadis tauhid akhlak dengan Allah. Dia bukan tauhid biasa. Ikhlas itu tauhid akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana sebut tauhid akhlak, akhlak ini sebenarnya at-tasawuf. Karena berkata Syekhuna, Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah subhanahu wa ta'ala wali Allah, guru kita juga, guru pada guru saya sendiri, Syekh Usubri Al-Baqur Al-Hasani, dia kata pada kitab Haqaiq Tasawuf, kata dia, siapa yang tambah engkau akhlak, sebenarnya ia menambahkan engkau at-tasawuf. Dan siapa menambahkan kau tasawuf, siapa mengajar engkau tasawuf, sebenarnya dia mengajar engkau akhlak. Kerana akhlak itu tasawuf, tasawuf itu akhlak. Akhlak dengan siapa, tuan-tuan? Pertama-tama sekali akhlak yang wajib kita pelihara ialah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa akhlaknya? Akhlak batinnya, hati wajib sentiasa mengikhlaskan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang pertama ni kita baca balik sebelum ni, hadis pertama bahawa Allah tidak menerima amalan-amalan yang tidak didasarkan atas ikhlas. Innallaha la yaqbalu minnal amali illa ma kana lahu khalisatu ikhlas wa btughiya bihi wajhuhu. Ikhlas ni ialah mencari redanya semata-mata, mengharapkan pandangan Allah semata-mata semasa beramal. Maka tuan-tuan, sebagai isi juga terakhir pada kitab ini, pada awal-awal hadis ini, telah berkata al-faqih. Siapa al-faqih ni? Syekh Abu Lais Nasruddin Muhammad As-Samarqandi, yang ia mengarang kitab Tanbihul Ghafilin, ataupun dipanggil Imam Abu Lais Samarqandi. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada satu bab yang dikatakan bab ikhlas. Saya petik kata-kata dia. Saya petik kata-kata daripada Al-Faqih Abu Lais Samarqandi rahimahullah subhanahu wa ta'ala syekhuna. Kata dia, barang siapa, ni tambahan kepada kitab yang hadis pertama, tambah hadis pertama yang saya nak akhirkan tu, saya masuk hadis kedua. Kata Al-Faqih, tambahan yang terakhir pada bab ikhlas ini, kata dia, barang siapa ingin mendapatkan pahala amalnya di akhirat, maka hendaklah ia beramal dengan benar-benar ikhlas. Ulang balik, kata siapa ni, tuan? Kata Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, pengarang kitab Tanbihul Ghafilin. Kata dia, barang siapa yang inginkan mendapat pahala amal ini di akhirat, siapa yang ingin mendapatkan pahalanya di kubur, sebab kubur juga alam akhirat, siapa ingin melihat akan pahala amal dan mendapatkan pahala amalnya di akhirat, maka hendaklah ia mengikhlaskan segala ibadatnya pada Allah. Kerana ikhlas itu penyebab Allah terima segala amal. Maka yang dikatakan tauhid itu yang pertama ialah ikhlas. Siapa berikhlas pada Allah, maka dia bertauhid. Tauhid apa? Tauhid Adam, tauhid akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambung lagi. Kata dia, barang siapa yang ingin mendapatkan pahala amalnya nanti di akhirat, maka hendaklah amalnya itu benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada rasa riya dan ujub. Kerana riya dan ujub akan menghilangkan pahala-pahala amal itu. Dan berkata seorang ulama lagi, seorang at-tabi'in, namanya Syekh Abu Bakar Al-Wasiti rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata dia, menjaga ibadah itu lebih susah daripada mengerjakan ibadah. Menjaga pahala amal itu lagi susah daripada beramal. Nak salat senang, tuan-tuan, tapi nak menjaga pahala salat susah. Nak beribadat senang,
Nak haji senang, nak umrah senang, nak zakat senang, nak salat senang. Yang susah menjaga pahala ini. Sebab itu tuan-tuan, at-tasawuf atau akhlak atau tauhid adab amat mementingkan ikhlas pada segala amal, kerana orang yang akan memetik buah-buah pahala amal di syurga ialah mereka yang benar-benar mencari ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulang balik kata Syekh atau Imam Abu Bakar Al-Wasiti rahimahullah subhanahu wa taala, kata dia, menjaga ibadah itu lebih susah daripada mengerjakan ibadah. Kerana amal-amal ini, kata dia, sebab apa susah? Sebab amal ini teramat hampir dan teramat mudah untuk dimasuki oleh riya. Menjaga pahala amal itu susah kerana amal kita ni amat mudah dimasuki oleh racun-racun riya dan ujub. Hanya orang yang membersihkan hatinya akan mendapatkan keredaan Allah, dan hanya orang yang berusaha membersihkan hatinya, mereka akan mendapat kebaikan daripada Allah. Ini Allah akan memberikan ikhlas masa beramal. Apa dia ikhlas? Beribadat tanpa tujuan yang lain kecuali mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala saja. Ini maksud daripada kalam-kalam ulama, betapa ikhlas itu satu benda yang paling wajib untuk seseorang. Baik. Ditinggalkan hadis yang pertama, habis hadis pertama, dan masuk skip tuan-tuan pada hadis yang kedua. Yang kitab kita, tajuk kedua kita, selepas ikhlas, yakni tauhid tasawuf yang pertama, kita cari tauhid tasawuf yang kedua. Kitab kita ni nak mengajak kita memahami tauhid adab, tauhid akhlak, tauhid tasawuf dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia perkara kedua yang boleh menjadikan hamba ni hamba Allah? Yang pertanyaan kedua tajuknya redha. Tajuknya redha. Redha dengan apa tuan-tuan? Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Pintu kedua. Pintu kedua malam ni kita bincang bagaimana menjadi hamba Allah yang Allah iktiraf sebagai hamba. Jawabnya, hendaklah seseorang itu belajar mencari redha. Apa redha? Apa dia redha tuan-tuan? Redha ni mana menerima. Apa maksud redha? Redha mana menerima apa yang Allah buat. Tuan-tuan Allah sekalian, tauhid rukun iman ada 6. Yang banyak tauhid kan? Iman ada 6. Apa dia? Yakin pada Allah. Yang kedua, yakin kepada Al-Quran. Ketiga, yakin kepada malaikat. Keempat, yakin pada nabi-nabi, anbiya. Kelima, yakin pada akhirat. Yang keenam, yakin pada qada dan qadar. Maka kemuncak tauhid, kemuncak iman. Soalan saya, di mana kemuncak iman seseorang yang beriman pada Allah? Soalan saya, di mana kemuncak iman seseorang yang beriman pada Allah dalam rukun iman yang 6? Di mana? Saya jawab, kemuncak rukun iman kita sekalian ialah yang ke-6. Percaya yakin kepada apa yang Allah takdirkan. Percaya yakin kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa dia qada qadar? Benda yang Allah buat ke atas hamba. Saya pernah teringat, saya masih teringat lagi tuan. Saya belajar bab ni pada SPM saya dulu. 84. SPM saya dah habis 2 kali. Pertama saya fully akademik, SPM pertama. Lepas itu saya cuba ubah channel masa agama. Sebelum semester saya ambil SPM lagi sekali. SPM yang pertama ni saya ingat, dan kedua pun saya ingat juga. Sebab SPM kedua saya ambil
pengetahuan agama tinggi dan rendah, juga bersyarat dan sebagainya. Baik. Dalam pengetahuan agama rendah, saya masih ingat lagi tajuk ni. Tajuk dalam qada dan qadar, ada satu benda dimasuk ke dalam kitab, yakni af'al Allah 'alal 'ibad. Apa dia af'al Allah 'alal 'ibad? Makna af'al Allah 'alal 'ibad, apa yang Allah buat kepada hamba. Apa yang Allah buat kepada kita sekalian. Maka orang yang beriman pada Allah Ta'ala, yang benar-benar beriman pada Allah, ialah mata hatinya melihat apa yang Allah buat. Dia tak melihat manusia buat. Dia melihat apa yang Allah buat. Maka tuan-tuan, jom buka mata hati. Jom buka mata fikiran, akal, mata hati dan diri. Lihat balik, Allah buat apa kat kita sampai hari ini. Baik atau tak baik? Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan. Allah buat baik ke Allah buat buruk? Baik. Walaupun kita pernah ada keburukan, tapi Allah buat baik. Saya sendiri, sebagai pengalaman juga tuan-tuan yang tuan-tuan tahu, faham, saya ceritakan tentang pengalaman saya sikit. Allah buat tuan-tuan, Allah buat. Habis SPM, masa tu kawan-kawan pakat kerja, mencari kerja. Habis SPM, cari kerja. Keluar daripada sekolah, cari kerja. Apa yang dia cari? Kerja kelang. Pengalaman saya sendiri, kawan ajak kerja kelang tuan-tuan. Waktu tu masing-masing kegemaran waktu tu masing-masing nak dapatkan satu motosikal. Kegilaan remaja ketika itu 84, 85, 86 sampai ke 90. Lebih kurang 5-6 tahun. Start dari 80 sampai 85, 85 sampai 86. Kegilaan remaja ketika itu adalah RX dan RX. Hari ini ada lagi tu. Saya faham tuan-tuan juga mengenai benda yang sama. Zaman itu kegilaan dia ialah apa dia? RX, TRS. Maka ramai yang nak kerja untuk beli. Maka bila habis sekolah, habis PM tuan-tuan, sahabat-sahabat ni, kawan-kawan saya sekampung, ajak, jom kita keluar cari kerja. Kita pun teringin juga naik motor tu nak. Tengok kawan tu beli motor, kau ni beli motor, pakai kerja belakang. Kita pun teringin juga. Kayu basikal je masa tu. Pergi sekolah, pergi rata-rata, kayu basikal je. Kita pun teringin juga. Tak beritahu mak. Tak cakap kepada mak, nak kerja kelang. Keluarlah pagi kerja. Sampai satu kawasan perkilangan di Pulau Pinang di Sepemperai, yang tuan-tuan mungkin faham, namanya Mak Mandin. Kawasan perindustrian ketika itu yang ada tu di Perai tu antaranya Mak Mandin dan Perai, dua-dua sekali. Sampai hari inilah. Kayu basikal cari kerja. Sampai-sampai di Kelang tu, satu Kelang ni, ditulis tu jatuhan kosong. Tanya kad, dia kata kami datang 2 orang. Dia datang 2 orang dengan kawan. Orang lain dah kerja dah, kami habis PM lambat sikit, baru minta kerja. Tiba-tiba, pengawal kata apa, di Kelang ini, nak pakai seorang saja. Kamu datang 2 orang, tak dapat. Balik, dia suruh balik. Baliklah kita ni. Cari kerja Kelang lagi juga, tak jumpa. Dalam sekali balik rumah. Esok hari ni, sahabat saya yang seorang tadi ni, dia pergi seorang-seorang. Dia tak ajak kita. Sebab apa? Sebab kalau pergi 2 orang dah dapat, tak dapat. Dia pergi seorang-seorang. Akhirnya dia dapat kerja tu, saya tak dapat. Bila petang dia jumpa saya, dia kata dia cakap Pulau Pinang, cakap ke utara, aku dapat kerja tu. Dia beritahu ke saya juga. Dia kata adalah, hang tak ajak aku pi sama ke? Dia kata kalau aku ajak hang, mana aku dapat? Kata dia. Dia kata betul juga. Hati kecewa juga, sampai hati hang kawan baik, tapi nak kena kerja, nak dapat duit pasal hang tinggi aku. Tak apalah, hati sedih sebab tak dapat kerja. Saya pun merajuk tak dapat kerja, merajuk, masuk pondok Kusna. Masuk Al-Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah, pondok Pokok Sena, Pelabatas Mampai Utara Pulau Pinang. Pondok ini diasaskan oleh Tuan Guru Almarhum Wali Allah Subhanahu Wa Taala Tuan Husin Kedah. Masuk situ. Sampai habis pengajian,
Sampai masuk Mesir, pergi Mesir. Balik Mesir, sambung Syria, sambung Jordan. Saya stop cerita itu. Sebenarnya hari ini baru saya faham, tuan-tuan. Selepas tu saya faham dah. Rupa-rupanya Allah mentadbir kita dengan sebaik-baik pentadbiran. Kalaulah Allah beri saya dapat kerja kilang tu, ada contohnya kan. Mungkin saya tak maju rumah. Tapi Allah buat baik kat kita. Dia tak dapatkan, dia halang saya daripada dapat kerja tu. Tiba-tiba dia letakkan hati saya nak mengaji agama di pondok. Sedangkan kawan lain semua dapat kerja. Dapat beli motor, dapat ke sana sini dengan motor. Saya ditinggalkan menyetujukan kawan sebab kita nak basikal. Siapa nak kawan kita? Nak pergi mana-mana kita nak basikal. Mana boleh nak saing dia orang naik motor. Dia orang naik motor kita nak basikal. Cuma satu saja, tuan-tuan. Dia kawan-kawan saya terpaksa juga kawan dengan saya. Sebab satu kes. Dia orang tak boleh ni. Dia orang nak pakai saya juga. Saya tak nak basikal. Saya tak ada motor, ada basikal. Tapi kerana zaman tu zaman masih top liga sepak takraw. Kampung ni lawan kampung ni, ada liga dan sebagainya. Dan Allah takdirkan, tuan-tuan. Allah takdirkan. Semasa saya belajar di tingkatan 5, 1, 2, 3, 4, 5, Allah takdirkan kita dapat main. Sebab kalau sepak nak main ni, kasut tak dapat beli sebab kasut mahal, start ni mahal sangat. Saya ubah permainan kepada permainan sepak takraw. Allah takdirkan dapat mahir sampailah saya dipilih menjadi pemain negeri Pulau Pinang. Sebab tu saja yang kawan-kawan terpaksa panggil saya juga. Sebab apa? Sebab nak main, nak lawan dengan kampung sana, nak lawan dengan tempat-tempat luar, kena bawa saya juga. Sebab apa? Sebab nak cari tekong tak ada, saya aja main tekong. Nak main killer tak ada, saya kena main killer. Nak main video tak ada, saya kena main video. Sebab itu kawan-kawan terpaksa ambil saya juga untuk bersama dengan kawan-kawan. Kalau tidak, dia orang dengan sebab dengan dia orang ada motosikal semua, nak kawan kita tak. Maka saya kawan dengan kawan-kawan juga. Sampailah habis pergi ke Mesir. Tuan-tuan yang Allah sekalian, betapa hari ini terang saya kata, bila saya sujud pada Allah, antara yang saya ingatkan balik, ya Allah, betapa Engkau buat baik pada aku. Jalan masing-masing Allah buat, tapi Allah buat kita ni dipilih untuk berada pada jalan orang yang beragama. Dan saya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa, tuan? Kerana setiap malam Allah letakkan kita di masjid-masjid. Maghrib Isya berjemaah, subuh berjemaah, zuhur berjemaah, ada kuliah-kuliah zuhur asar. Bermakna, tuan-tuan, siapa yang buat? Bukan kita. Allah yang buat. Allah yang aturkan dan Allah yang tadbirkan kita sekalian. Sampailah kita ke hari ini sama-sama, tuan-tuan juga. Sama-sama kita berada di masjid. Bukan kita, Allah. Allah letakkan kita di tempat yang terbaik. Walaupun kita bukan orang yang terbaik, tapi Allah sedang meletakkan kita di tempat yang terbaik. Kerana Allah hendak kita jadi baik. Maka siapa yang buat? Allah. Kerana segala urusan ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada pada hamba hanya berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pentadbir seluruh alam. Kita juga alam ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Allah ditadbirkan kita jadi orang yang baik. Pertama-tama Allah takdir bagi kita ialah Allah jadikan kita Islam. Pertama-tama pentadbiran Allah yang terbaik untuk kita ialah Allah telah menjadi kita Islam. Tak dapat sengkal benda ni, tuan-tuan. Cuma boleh saya tanya, tuan-tuan. Ada persoalan yang ditanya orang. Mana dulu? Mana yang terbaik? Mana terafdal? Islam dulu atau iman dulu? Jawabnya, Islam tanpa iman tidak ada apa-apa. Tapi iman yang ada pada orang Islam, itu yang terbaik. Sekarang ni kita cari iman. Tauhid mencari iman. Jalan-jalan iman dibuka lagi oleh Allah. Dan seseorang yang nak menguatkan imannya, keteguhan iman ialah pada menerima qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sedang berbuat.
Di luar sana tuan-tuan mungkin ada orang yang anaknya sakit. Ada orang anaknya sakit, tuan-tuan. Masuk hospital. Kecil-kecil lagi. Dah disahkan jantung, disahkan penyakit macam-macam, tuan-tuan. Ya Allah buat. Anak kecil. Tiba-tiba ayahnya terpaksa menanggung perbelanjaan, perubatan yang jumlahnya bukan sikit. Tuan-tuan Allah sekalian, tidakkah Allah mengetahui perkara ini? Tidakkah Allah berbuat benda ini di atas pengetahuannya? Disakitkan anak itu. Cuma dalam kitab kata apa, tuan? Kitab kata apa? Jika ada masalah pada anakmu, maknanya anak sakit, anak tak sihat, di mana puncanya? Ulama jawab, puncanya ialah kamu. Di mana puncanya? Puncanya kamu. Yakni Allah uji anak kamu, disakitkan kerana engkau tidak menjadi hamba Allah. Allah susahkan kamu dengan anak-anak ni sebab Allah nak palingkan engkau melihat kebesaran Allah dan bergantung balik pada Allah Subhanahu wa taala. Allah susahkan seseorang, Allah sakitkan seseorang. Tuan-tuan Allah sekalian, baru ni saya di pondok saya di Batuas, saya sebut satu benda dekat, 2-3 benda dekat orang ramai. Saya sebut benda ni dan untuk tuan-tuan juga malam ni saya sebut balik. Benda ni asas untuk kita faham balik, tuan-tuan. Apa kita sebutkan, tuan-tuan? Yakni satu perkongsian untuk tuan-tuan malam ni. Sama-sama saya kongsi benda ni walaupun saya dah sebut dah. Dan dia ada dalam YouTube yang lain. Benda ni telah dirakamkan dan ada dalam YouTube. Tapi saya ulang balik, tuan-tuan, untuk tuan-tuan malam ni. Apa dia? 3 masalah hanya dapat diselesaikan juga dengan 3 perkara. Baik, kita dengar baik. 3 masalah manusia yang hanya dapat diselesaikan hanya dengan 3 perkara saja. Pertama, saya sebut oleh atas kata-kata ulama. Pertama, jika engkau mendapati perasaanmu selalu tertekan dan dihimpit masalah. Baik. Jika engkau dapati dirimu dihimpit masalah, ditekan perasaan kamu, kesempitan hidup, kepayahan, dapatkan rezeki dan sebagainya. Di mana silapnya? Di mana silapnya? Maka ulama jawab, silapnya engkau patut muhasabah. Apa silapnya? Silapnya ialah kerana engkau jauh daripada Al-Quran. Dalil. Apa dalilnya? Dalilnya ialah pada surah Taha ayat 124. Allah nyatakan perkara ini. Jangan sembang saja, jangan sebut saja, tuan-tuan. Jika engkau dihimpit masalah, kesempitan rezeki, kesempitan hidup, jiwa sempit, rezeki tak luas, sebenarnya muhasabah yang patut kau muhasabah, engkau sebenarnya lalai daripada Al-Quran dan lalai daripada zikir kepada Allah Ta'ala. Zikir bermaksud apa, tuan? Zikir bermaksud kuliah mengaji juga dipanggil zikir. Kuliah ilmu juga dipanggil zikir. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 124, apa kata Allah? Baik. Wa man a'rada 'an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Itu ayat dia. Mana Quran menjawab, tuan-tuan? Quran menjawab. Apa Allah bagi tahu? Jika hidupmu sempit, wa man a'rada 'an zikri, barang siapa yang suka lari daripada berzikir, a'rada, berlari, berpaling, tidak melihat kepada zikir itu. Zikir apa, tuan? Zikri. Allah nyatakan, sila refer balik, rujuk semula Al-Quran,
surah Taha ayat 124 menjawab permasalahan manusia. Quran menjawab, kuliah mengaji ini menjawab soalan tuan-tuan, menjawab soalan kehidupan. Tengok Allah kata apa. Soalan balik ayat surah Taha ayat nombor rakam ayat 124. Ayat dia berbunyi, "Wa man a'rada 'an zikri." Sila refer Quran. Rujuk Quran kalau ada. "Wa man a'rada 'an zikri." Barang siapa yang suka lari berpaling daripada zikir kepada aku. Zikri bermaksud zikir aku, yakni ingat aku. Ingat aku siapa dia? Ingat Allah. Zikir bermaksud ingat kepada Allah. Majlis zikir bermaksud ingat Allah. Ni mengaji ni majlis zikir. Zikir itu mana ingat Allah. Majlis zikir mana majlis ingat Allah. Lari pada majlis zikir. Tuan-tuan, kita ingat ayat ini ditafsir oleh seorang ulama. Zikri ini ditafsir oleh seorang ulama. Namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dalam kitab tafsirnya Tafsir Ar-Razi, dia tafsirkan. Kata Imam Ar-Razi, kata dia, makna zikir, wa man a'rada an zikri. Barang siapa lari berzikir. Kata dia, zikri itu ada 5 makna. Pertama, lari daripada Allah. Yang ni, tak sembah Allah, tak sebut nama Allah, tak ingat Allah, tak nak jadi hamba Allah. Mana jawab dia, zikri itu mana pertama, lari ia daripada Allah. Kedua, masuk lari itu, lari daripada Al-Quran. Sebab zikri itu peringatanku ialah Al-Quran. Ramai manusia lari pada Quran, tak baca Quran, tak hayati Quran, tak faham Al-Quran, tak baca Al-Quran. Ini lari pada Quran. Maka yang kedua makna zikir itu ialah Al-Quran. Pertama Allah, kedua Al-Quran. Yang ketiga kata Imam Fakhruddin Razi, kau lari pada agama. Wa man a'rada an zikri, zikri bermakna engkau lari pada agama Islam. Kau tak mau amal dengan amal Islam, kau tak suka dengan amalan Islam, kau tak suka dengan akhlak-akhlak Nabi, kau tak suka, kau lari. Berpakaian cara orang kafir, tak suka cara Islam, maka kau lari daripada agama. Keempat. Yang keempat apa tuan-tuan? Engkau lari pada Nabi SAW. Kan Nabi itu pengingat pada Allah. Apa cara lari pada Nabi? Tak berselawat, tak suka akhlak-akhlaknya, tak ambil akan benda-benda yang ditinggalkan dalam kehidupan, tak suka belajar sebab sunnah Nabi itu belajar. Dan yang kelimanya, zikir yang kelima, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, makna zikir kelima ialah ulama-ulamanya. Kerana ulama pengingat kamu pada Allah selepas tiada Nabi dan anbiya-anbiya yang lain. Maka 5. Manusia lari pada 5 ni. Lari pada Allah ramai, lari pada Quran ramai, lari pada agama, lari pada Nabi, dan lari pada ulama-ulama. Siapa ramai tuan-tuan? Maka apa jadi bila lari pada 5 benda ni? Kata ulama, kata Allah Ta'ala, siapa lari pada 5 benda ni, jawapan dia, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bagi orang itu hidup yang sempit dan susah. Hidup disempitkan oleh Allah. Hidup yang apa? Yang susah. Tuan-tuan Allah sekalian, hari ini bukan ramai orang. Tak ramai dah orang miskin. Ramai orang bekerja. Ramai orang ada salary every month. Ada sependapatan. Tapi hidup susah. Susah dengan sebahagia barang. Susah dengan kehidupan macam-macam. Susah dihimpit dengan berbagai-bagai. Bukan kerana tak ada pendapatan. Bukan sebab tak dapat gaji banyak. Dicampur-campur hari ini kedudukan manusia, 4 orang bekerja. Atau 2 3 orang bekerja. Dicampur-campur kan gaji ayah, gaji mak, gaji ayah, gaji anak, gaji kakak, gaji abang. Hampir 5,000 sebulan kadang-kadang. Tapi hidup tetap susah. Pasal bayar ni, bayar macam-macam. Sebab apa sempit tuan-tuan?
Sebab hidupmu sempit. Kerana Allah dah janji dah, siapa lari daripada 5 perkara tadi, kata ulama, hidupmu susah dan sempit. Maka kena balik pada Allah. Nak dapat kebaikan balik, belajar, baca Quran balik. Cari Allah Ta'ala dengan Allah semula. Cari ulama-ulama untuk kita belajar. Lawat atas Nabi dan akhlak Nabi wajib dijaga. Cari balik agama, cari balik Al-Quran, cari balik 5 perkara tadi. Maka hidup akan semula diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kata ulama, dalam kehidupan bukan banyak yang dicari, tapi berkat yang dinanti. Dalam hidup bukan banyak yang dicari, tapi keberkatan yang telah dilupai oleh sebagian manusia. Ini banyak yang tak ada bekerja tapi tak berkat. Solat ditinggalkan waktu bekerja. Solat, ramai yang tak solat. Na'udzubillah min dzalik. Ramai yang tak baca Quran, ramai yang tak berjemaah. Ramai manusia yang menjadi hamba dunia, tidak menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Yang pertama, barang siapa yang dihimpit masalah kehidupan, jawabnya, baliklah pada Al-Quran semula. Balik pada Allah semula. Balik ingat dia balik. Maka sebab kehidupan susah ni dibuat oleh Allah Ta'ala untuk memalingkan kamu melihat pada kebesaran Allah balik. Allah suruh kita semua hamba-hamba Allah ni yang terlupa pada Allah ni balik, ingat dia semula. Tuan-tuan dan Allah sekalian, ada 2 benda lagi yang saya nak maksudkan, kan? Yang saya sebut dalam YouTube tu ada. Tapi malah saya sebut satu je lah, tuan-tuan. Satu benda, satu masalah yang diselesaikan dengan satu masalah, benda lain ialah apabila ulang balik, apabila seseorang itu dihimpit kesempitan hidup. Bukan sebab apa, tapi Allah uji kamu kerana kau telah lupakan Allah. Balik semula ingat Allah Ta'ala, balik semula ke masjid, balik semula beribadat pada Allah. Nanti Allah buka balik ruang-ruang kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hamba yang beriman, bagi hamba-hamba yang menjadi hamba kepada dia, hamba taat, hamba yang ikhlas, hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajuk kedua saya akan bincang bulan depan insya-Allah, mudah-mudahan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya minta maaf banyak saya terkasar bahasa. Berjumpa lagi insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tinggalkan tuan-tuan pada malam ni. Berjumpa lagi pada bulan depan. Saya tinggalkan tuan-tuan dengan redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم اجعلنا من الذين استمعوا القول فاتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat tabung sikit untuk tuan-tuan sumbang kepada kami, siapa-siapa yang sudi menyumbang tabung di sana kepada masjid. Saya minta izin kepada siapa-siapa nak sumbang kepada pengurusan kami di Ma'had sana, dan saya hanya doakan Allah membalas tuan-tuan dengan segala kebaikan. Ada tabung satu pada muslimin, ada tabung pada muslimat. Siapa-siapa nak sumbang, terima kasih banyak. Hanya Allah saja yang membalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.